Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Rohaiza binti Abdul Karim selaku pensyarah bagi kos BNW 3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu. Saya Esli Estefi Safri, nombor metrik D2020109539. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi penyebaran berita palsu dan langkah-langkah menghentikannya. Masalah COVID-19 yang semakin serius di negara kita telah menyebabkan limpahan maklumat palsu di media sosial semakin sukar dikawal. Hal ini setiap hari, bahkan boleh dikatakan setiap menit, kita menerima pelbagai maklumat berkaitan pandemik ini. Namun seringkali sumber dan kebenarannya tidak boleh dipastikan. Kebanyakan berita palsu ini bertujuan untuk memanipulasi, mempengaruhi, dan mengapi-apikan perasaan masyarakat terhadap seseorang individu ataupun sebuah organisasi. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin sukar untuk membezakan fakta atau auta, sesuatu maklumat yang berkenaan. Antara implikasi penyebaran berita palsu adalah menimbulkan kekacauan dan salah faham dalam masyarakat. Kebanyakan berita yang disebarkan isinya negatif dan buruk sahaja. Di saat pihak kerajaan bertungkus lumus menyeru masyarakat untuk mendaftar dan mendapatkan vaksin, ada pula pihak tidak bertanggung jawab yang giat menyebarkan keburukan dan kesan palsu vaksin kepada masyarakat. Maklumat palsu tentang kesan-kesan vaksin ini telah mempengaruhi keputusan sebilangan rakyat Malaysia dalam pengambilan vaksin. Kesan dan akibat daripada perbuatan ini cukup serius sehingga memboleh menjejaskan ketentraman masyarakat awam. Lihat saja berita-berita kebelakangan ini yang melapor puluhan ribu rakyat Malaysia yang tidak hadir temu janji mendapatkan vaksin. Selain itu, akibat berita-berita palsu ini yang tersebar tentang perintah kawalan pergerakan menyebabkan rakyat mula panik membuat pembelian walaupun kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa penyataan yang memerlukan rakyat berbuat demikian. Akibat daripada ini, rakyat berpusu-pusu menyerbu pasaraya untuk membeli barang keperluan. Situasi ini sangat berbahaya untuk orang-orang awam yang situasi sekarang kerana virus ini sangat mudah merebak dalam keadaan sesak. Seterusnya, keadaan negara menjadi tidak stabil dan kucar-kacir. Penyebaran berita palsu juga boleh mengakibatkan keadaan sesuatu negara tidak stabil dan kucar-kacir. Berita-berita palsu ini sering mengganggu-gugat kesejahteraan awam, bahkan kadangkala sehingga memaksa kerajaan untuk membuat penjelasan. Akhirnya, ia akan menyebabkan kerugian kepada ekonomi global. Maka dengan itu terdapat beberapa langkah bagi menghentikan isu penyebaran berita palsu ini. Antaranya, jangan sebar. Rakyat Malaysia diminta untuk hentikan penyebaran sebarang maklumat yang tidak mempunyai sumber sahih dan boleh menimbulkan kekeliruan serta merisaukan ramai orang. Hal ini juga membantu pihak yang mencipta berita palsu ini senang dengan perbuatan tidak bermoral mereka. Akibat daripada perbuatan ini, ia hanya akan menimbulkan kerisauan yang tidak berasas dalam kalangan orang awam. Fikir dahulu, jangan terlalu laju apabila hendak berkongsi maklumat diterima. Jika tidak pasti, lebih baik jangan berkongsi. Konklusinya, setiap individu perlu memainkan peranan penting dalam menghentikan penyebaran berita yang boleh merugikan dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat setempat. Setiap daripada kita juga mempunyai peranan yang penting dalam membendung penyebaran berita-berita palsu ini. Selain itu, rakyat Malaysia disarankan untuk memupuk budaya membaca bukan sekedar tajuk sahaja, serta tidak mempercayai bulat-bulat perkara yang disampaikan di mana platform media sosial. Sama-samalah kita peka dengan kebenaran sesuatu maklumat dan hentikan penyebaran berita palsu yang akan merugikan banyak pihak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.